Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Minta tolong komen jika suara jelas dan minta tolong share, insya-Allah. Semoga sama-sama kita dapat manfaat. Pagi ini kita belajar tentang kehidupan para sahabat lagi. Supaya Allah Subhanahu wa taala golongkan kita dalam golongan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, faman nahabbahum fabihubbihim mahabbahum. Siapa yang sayang para sahabatku, kerana mereka sayang para sahabatku, aku akan sayang mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufik untuk belajar berterusan, insya-Allah. Boleh tolong kongsi supaya ramai dapat manfaat, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim. Mawa'idhu Ubay bin Ka'b radhiyallahu anhu. أخرج أبو نعيم في الحلية عن أبي العالية قال قال رجل لأبي بن كعب أوصيني قال اتخذ كتاب الله إماما وارض به قاضيا وحكما فإنه الذي استخلف فيكم رسولكم شفيع مطاع وشاهد لا يهتم فيه ذكركم وذكر من قبلكم وحكم ما بينكم وخبركم وخبر ما بعدكم. وأخرج أبو نعيم في الحلية عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال ما من عبد ترك شيئا لله عز وجل إلا أبدله الله به ما هو خير منه من حيث لا يحتسب وما تهاون به عبد فأخذه من حيث لا يصلح إلا آتاه الله ما هو أشد عليه منه من حيث لا يحتسب. وأخرج أبو نعيم في الحلية عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال المؤمن بين أربع إذا ابتلي صبر وإن أعطي شكر وإن قال صدق وإن حكم عدل فهو يتقلب في خمسة من النور وهو الذي يقول الله نور على نور كلامه نور وعلمه نور ومدخله في نور ومخرجه من نور ومصيره إلى النور يوم القيامة والكافر يتقلب في خمسة من الظلم فكلامه ظلمة وعمله ظلمة ومدخله ظلمة ومخرجه في ظلمة ومصيره إلى الظلمات يوم القيامة. Kita belajar tentang Ubay bin Ka'b ini dan nasihat beliau. Ubay bin Ka'b ini adalah salah seorang sahabat Ansar Madinah yang telah baiat di Aqabah yang kedua, yang mana 70 orang datang, di salah seorang yang telah datang berbaiat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ubay bin Ka'b ni, dalam sahabat-sahabat ni ada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan para sahabat, seperti berkenaan dengan Abu Bakar, arham ummati bi ummati Abi Bakar, yang paling sayang pengasih adalah Abu Bakar, wa asyadduhum fi amrillahi Umar, yang paling tegas dalam hukum perintah Allah adalah Umar, wa qadahum Ali, dan yang paling tepat keputusannya iaitu qada dalam bahasa Arab ataupun dalam istilah fiqh adalah lebih kepada hukuman ataupun keputusan yang dibuat dalam mahkamah. Yang paling tepat adalah Ali, dan wa aqra'uhum, dan yang paling pandai Al-Quran adalah Ubay bin Ka'b radhiyallahu anhu. Ubay bin Ka'b radhiyallahu anhu. Dalam ramai-ramai sahabat, Ubay bin Ka'b terkenal dengan seorang sahabat yang telah hafal keseluruhan Al-Quran. Bukan bermakna yang lain tak belajar, tapi mereka tak ada, bukan mereka
Antara mereka ada yang telah hafal keseluruhan, ada yang hafal tetapi tidak seperti mereka ini, kerana Ubay bin Ka'ab ni dikatakan dia akan khatam Quran setiap 8 hari. Maksudnya satu hari lebih kurang dalam 3 juzuk setengah, dan dia adalah hafiz Al-Quran. Sehingga satu hari Nabi SAW mimpi, dan mimpi Rasulullah adalah wahyu. Nabi datang jumpa Ubay, dan Nabi SAW kata kepada Ubay, kan Nabi kata waqra'uhum, yang paling pandai baca Al-Quran adalah Ubay. Nabi kata kepada Ubay bin Ka'ab bahawa Allah minta aku bacakan Al-Quran kepada engkau. Maka Nabi bacakan. Ubay kata, aku, Allah sebut nama aku? Dia kata ya. Nabi SAW kata ya. Nabi bacakan surah Bayyinah kepada Ubay bin Ka'ab. Satu hari Rasulullah SAW datang tanya kepada Ubay bin Ka'ab, wahai Ubay, apakah ayat yang paling agung, a'zamu ayatin? Satu lagi, bukan ayat paling panjang, ayat paling besar, iaitu paling agung dalam Quran apa? Maka dia kata, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Nabi tanya lagi, ayyu ayatin a'zam, ataupun ayyu a'zamu ayatillah, dalam ayat-ayat Allah, ayat manakah yang paling agung? Maka dia terus serta merta baca, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard, sampai habis. Sedangkan waktu itu Rasulullah belum lagi termasyhurnya akan kelebihan ayat kursi kan. Tapi dia tahu kerana kerana dia belajar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kerana kesungguhan di dalam Quran dan dia punya minat dia, maka Allah Subhanahu wa taala telah berikan kefahaman kepada dia. Walaupun semua ayat Al-Quran itu agung, tapi bila Nabi tanya ayu ayatin, ataupun apakah a'zamu ayatillah, maka dia telah baca ayat kursi. Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an. Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang termasuk dalam kutab yang telah menulis wahyu. Sebelum kita baca nasihat daripada hadis sahabat, saya bagi background tentang kehidupan Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah lantik dia salah seorang yang menulis Al-Quran. Dan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tak pernah kumpulkan sahabat untuk solat tarawih, tetapi malam pertama Nabi solat tarawih, ada sahabat yang datang, mereka menyertai. Malam kedua mereka telah kumpul lebih ramai bila mereka tahu Nabi solat malam di masjid, maka telah penuh masjid. Malam ketiga Nabi tak keluar. Kemudian bila Rasulullah wafat, ni sebelum Nabi wafat, tahun ke-10 Hijrah. Bila tahun selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, Sayyidina Abu Bakar Siddiq telah mula sibuk dengan memerangi mereka yang telah murtad, nabi palsu dan lain-lain. Mereka mengingkari zakat dan pelbagai masalah berlaku kerana kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia tak menyatukan mereka dengan solat tarawih. Tetapi selepas Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu datang ke masjid dan dilihat mereka berkumpul dengan kumpulan kecil. Kata buat apa? Mereka kata kami solat malam pada bulan Ramadan. Maka Abu Bakar kata, kenapa kita tidak kumpulkan semua dan kita buat solat sama-sama. Maka siapakah yang dilantik jadi imam? Pertama yang jadi imam tarawih, yang kita berikan nama tarawih, itu solat malam pada bulan Ramadan, iaitu Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Dialah yang pertama yang dilantik oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu sebagai imam solat tarawih di Masjid Nabawi. Dan kebanyakan sanad-sanad Quran ni akan sampai kepada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, kerana dia punya kesungguhan dia, dan Allah Subhanahu wa taala telah berikan dia kefahaman yang luar biasa. Bukan daripada segi tafsir, yang paling kita kenal sahabat yang paling Allah Subhanahu wa taala berikan kefahaman adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Tapi dalam Quran yang paling indah bacaannya dan paling mengetahui tentang ayat-ayat Al-Quran adalah Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Di zaman pemerintahan Umar radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar tak berikan dia jawatan politik apa-apa. Maka di satu hari dia terfikir, mungkin Sayyidina Umar terasa dengan aku. Jadi dia tanya kepada Sayyidina Umar, dia kata, aku ada buat salah apa-apa ke? Sebab yang lain diberikan itu dan ini, kenapa aku tak dapat apa-apa? Maka Sayyidina Umar radhiyallahu anhu kata, aku tak nak rosakkan diri engkau dengan jawatan-jawatan itu. Engkau terlalu bersih daripada
perkara-perkara tersebut. Maka dia telah habiskan umur dia dengan Al-Quran, belajar, mengajar. Dia lah yang pertama mengajar Al-Quran dalam Masjid Nabawi selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu hari dia duduk di sebelah Sayyidina Umar. Sayyidina Umar akan letak dia bersama dengannya. Satu hari dia duduk sebelah Sayyidina Umar, datang satu orang dan nak tanya, nak minta seorang hamba daripada Umar radhiyallahu an. Maka dia melihat ada satu orang tua yang duduk di sebelah Sayyidina Umar radhiyallahu an yang berambut putih. Maksudnya dia tak inaikan rambut dia memang penuh putih. Dia duduk sebelah Sayyidina Umar radhiyallahu an. Maka dia sahabat yang datang ni, yang nama dia Jabrun ataupun Juwaibir, dia mula cerita. Dia seorang yang pandai bercakap. Pelbagai cerita dia cerita, kemudian dia cerita, dia kutuk akan dunia ni. Maka ketika itu dia kata, orang tua ni yang duduk sebelah Sayyidina Umar yang berambut putih ni, dia kata, apa yang kamu tahu tentang dunia? Sedangkan dunia inilah adalah tempat wa hal tadri mad dunya inna ad-dunya fihi balaghuna atau qala zaduna ila al-akhirah. Dunia inilah tempat perjalanan ataupun tempat kita kumpulkan bekalan kita untuk akhirat. Jadi maka jangan hanya engkau mengutuk dunia ini, tapi jadikanlah dia tempat untuk buat persiapan ataupun jadikan perjalanan kamu ni jadikan dia ianya bekalan untuk kehidupan akhirat kamu. Maka bila orang ni bangun pagi, orang tua ni rambut putih, dia tanya kepada Sayyidina Umar, siapakah orang tua ni? Maka Sayyidina Umar kata, Sayyidul Muslimina Ubay bin Ka'ab. Kata, ini adalah ketua orang Islam, iaitu Ubay bin Ka'ab. Ini dalam hadis sahabat diberikan gelaran Sayyidul Muslimin kerana kesungguhan dia, istiqamah dia dengan Al-Quran. Seperti saya kata tadi, dalam seminggu dia akan khatam keseluruhan Al-Quran. Bermakna kalau ikut kira-kira satu hari dalam 3 juzuk lebih dia akan baca setiap hari. Apa nasihat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an? Ada seorang datang kepada Ubay bin Ka'ab dan berkata, nasihatilah aku. Maka dia berkata, iaitu Ubay bin Ka'ab berkata, ittakhidh kitaballahi imaman, jadikanlah kitabullah ni sebagai imam kamu. Warda bihi qadiyan wa hakaman, dan redalah, ambillah, maksudnya redalah Quran ini sebagai qadi, pembuat keputusan untuk kamu dan yang menjatuhkan hukum untuk kamu. Fa innahu alladhi istakhlafa fikum rasulukum, kerana inilah yang Rasulullah telah tinggalkan untuk kamu. Dia adalah pensyafaat yang perlu ditaati, dan dia di dalamnya Allah Subhanahu wa taala telah cerita tentang kamu dan umat-umat sebelum kamu. Sebab tu saya selalu sebut, kata nak belajar tentang kehidupan sahabat, belajarlah Al-Quran. Kerana Allah sendiri kata, laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum, kami turunkan Quran, kami cerita tentang kehidupan para sahabat. Dan dia menjatuhkan hukuman tentang kamu, maksudnya menjatuhkan hukum tentang masalah-masalah kamu, dan menceritakan tentang khabar-khabar kamu dan khabar-khabar umat sebelum kamu. Ubay bin Ka'ab juga berkata, bila seorang itu dia meninggalkan sesuatu kerana Allah, maka Allah akan gantikan untuk dia yang lebih baik. Tapi kalau dia lawan untuk sesuatu, maka dia akan dapat perkara yang lebih buruk daripada itu. Kemudian dia kata, orang mukmin ni hanya antara 4 perkara. Bila dia diberikan, bila dia diuji, dia sabar. Ini betul, dia sabara. Jika dia uji, dia sabar. Wa in u'tiya syakara, bila diberi oleh Allah nikmat, dia syukur. Bila dia berkata-kata, dia berkata benar. Wa in qala sadaqa, wa in hakama adala, bila dia menjatuhkan hukum, dia berlaku adil. Dan dia dikelilingi oleh 5 nur, seperti mana Allah berfirman. Ubay bin Ka'ab kata, nurun ala nur, seperti Allah berfirman, nurun ala nur, iaitu percakapan dia, kalamuhu nur, percakapan dia nur, wa ilmuhu nur, pengetahuan dia nur, wa madkhalahu fi nur, kemasukan dia masuk, tempat dia masuk itu penuh dengan nur, wa makhrajahu min nur, tempat dia keluar itu penuh dengan nur, wa masiruhu ila nur yaumil qiyamah, dan dia akan kembali kepada Allah pada hari kiamat pun Allah akan berikan nur kepada dia. Sebaliknya orang kafir antara 5 kegelapan. Fakalamuhu zulmah, percakapan mereka pun dengan kegelapan, penuh dengan kegelapan. Wa amaluhu zulmah, amalan mereka pun dengan kegelapan. Amalan seorang kafir ini pun kegelapan.
tempat dia masuk pun gelap, tempat dia keluar pun gelap, tempat dia kembali ke hari kiamat nanti pun dalam kegelapan. Ini kisah seterusnya tadi tu saya dah ceritakan tentang yang ada seorang datang jumpa dan Umar radhiyallahu anhu kata Ubay bin Ka'ab ini adalah sayyidul muslimin, penghulu orang Islam kerana dia paling pandai, aqra'uhum, Nabi kata yang paling pandai membaca Al-Quran, paling pandai dalam Al-Quran. Jadi inilah tentang seorang sahabat. Dia pun telah meninggal dunia pada tahun 20 lebih Hijrah, 22 Hijrah tak silap saya. Kehidupan dia dihabiskan dengan belajar Al-Quran, mengajar Al-Quran, beramal dengan Al-Quran, membaca Al-Quran, menyampaikan Al-Quran. Kalau kita nak jadikan Ubay bin Ka'ab ni sebagai contoh, Masya Allah, akhirnya orang seperti Umar kata ini sayyidul muslimin. Dia penghulu orang Islam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri tanya dia tentang ayat apa yang paling azam, dan bagi tahu kepada dia, kata Allah Subhanahu wa taala minta aku bacakan Quran kepada dia. Ubay bin Ka'ab ni datang tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata apakah seseorang akan dapat dengan kesakitan. Ni hadis ni Ubay bin Ka'ab riwayatkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi tahu, kata dia akan penyakit itu, kesakitan yang dia sabar itu akan menjadi kafarah untuk dosa dia, maksud akan menyucikan dosa dia. Dia kata menyucikan semua dosa ke? Nabi kata ya. Dan dia kata sakit macam mana tu? Nabi kata sakit apa pun, walaupun seperti jerawat kan, itu pun sedikit pun, itu pun juga kafarah untuk dosa-dosa. Maka dia telah berdoa kepada Allah, ya Allah, jika begitu maka engkau berikanlah aku kesakitan, tetapi jangan kesakitan aku ini menghalang aku daripada menghadiri solat berjemaah, daripada berpuasa, daripada berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan bila dia datang masjid dia akan sihat, bila dia balik rumah je dia akan mula, siapa saja bertemu dengan dia akan mendapati tangan beliau panas, demam. Tapi bila beliau pergi jihad akan sihat. Bila balik je demam balik kerana dia doa. Dan dia minta kesakitan supaya jadi kafarah untuk dia, dan dia tak nak sakit itu menjadi penghalang dia daripada dia berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala bila supaya penyakit itu tak menghalang dia. Maka bila dia balik rumah dia akan sakit, bila datang masjid untuk solat dia akan sihat. Masuk je waktu solat dia sihat balik seperti biasa. Dia balik rumah dia sakit balik. Dia berjihad di jalan Allah dia sihat. Dia balik rumah dia sakit. Dia Allah terima. Bukan bermakna kita diminta untuk minta doa seperti Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab punya kedudukan begitu tinggi kerana mereka ni, iaitu para sahabat, mereka risau tentang kehidupan akhirat sehingga mereka sanggup bersusah di dunia. Tak seperti kita kan, kita tak sanggup, kita doalah minta afiat kan. Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu datang jumpa Rasulullah, kata ya Rasulullah, apakah doa yang terbaik? Nabi kata doa mintalah salil afiyah, mintalah afiah daripada Allah. Dia tanya lagi, jawapan Nabi yang sama, mintalah afiat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia tanya lagi, Nabi kata perkara yang sama. Kenapa afiat ni? Maksudnya kita minta kebaikan. Atina fid dunya hasanah, itulah afiat, mintalah keafiatan di dunia dan di akhirat. Tapi Ubay bin Ka'ab ni dia pilih untuk supaya dosa dia terbakar dengan sakit tu. Seperti mana para sahabat ni, kalau mereka buat salah, mereka nak hukuman dijatuhkan ke atas mereka. Seperti yang kita belajar sebelum ni tentang Abu Mihjan pun, dia kata sebab korang tak nak sebat aku lagi, kerana aku minum arak maka aku tak nak minum arak lagi. Sebab apa? Kalau tidak Allah, kalau tak disebat di sini Allah akan azab aku di api neraka, aku tak boleh tahan. Begitulah sahabat-sahabat lain, mereka terima hudud itu ke atas mereka supaya diri mereka dapat disucikan. Seperti seorang perempuan Ghamidiyah yang diminta dia direjam kerana zina yang dibuat. Begitulah sahabat-sahabat lain yang mereka sendiri menuntut supaya hukuman dijatuhkan ke atas mereka dan mereka tidak diazab di akhirat nanti. Itulah takwa dia, Ubay bin Ka'ab ni. Dia kata biar minta Allah sakitkan aku, berikan aku kesakitan. Kalau kita diberikan kesakitan maka buatlah apa yang dia bagi tahu. Itu al-mu'min baina arba' idza butuliya sabara. Bila mana dia sakit dia bersabar. Kerana sakit itu adalah kafarah. Walaupun sekecil-kecil, tapi kita kena tahu bahawa yang Allah berikan kesakitan kepada kita ni akan menjadi kafarah, barulah kita akan semangat. Kalau tidak kita akan merungut je kan, tak habis-habis cari sana cari sini, lari pergi ke pakar sana, sampai
Bila kita rasa ujian itu berterusan, kita tak dapat terima, kenapa aku, akhirnya apa, mana salah. Itu adalah ujian daripada Allah, dan Allah telah tetapkan tak ada siapa boleh lari. Maka sabarlah. Seperti mana seorang sahabat kata, dia demam kan, dia terbaring. Diorang kata kepada dia, kenapa tak jumpa doktor? Dia kata, doktor lah yang baringkan aku, iaitu Allah lah doktor, Allah yang baringkan aku. Dan bila dia diberikan, maksudnya Allah beri nikmat, syukurlah. Bila Allah Subhanahu Wa Taala uji, sabar. Bila Allah berikan, syukur. Bila bercakaplah benar. Bila kita menghukumlah dengan keadilan. Dalam perkara ini pun penting. Kita biasanya Sayyidina Ali kan, wa aqdahum Ali, paling adil sekali Sayyidina Ali dalam buat keputusan. Kerana apa? Mendengar daripada dua pihak. Bila Sayyidina Umar datang bagi tahu kepada Sayyidina Umar, Amirul Mukminin datang bawa satu masalah pun, dia tak jatuhkan hukuman. Dia kata, aku nak dengar orang tu cakap apa dulu. Begitu adil. Itulah kita, bila seorang kawan kita bawa cerita kan, kata orang ni macam ni kan, kita jangan terus menghukum dia. Kita dengar dan kita kata, baiklah, saya akan dengar daripada pihak kedua dulu. Bila saya dah dengar, nanti barulah saya jatuhkan hukuman. Tak boleh. Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala bila uji Nabi Daud alaihissalatu wassalam, satu hari dua orang datang masuk rumah dia dengan terkejut, dan salah seorang dia mengadu, dia kata, dia ni ada kawan saya ada 99 ekor kambing, aku ada satu, yang aku punya ni pun dia nak ambil. Oh, Nabi Daud tanpa dengar daripada orang yang ada 99 tu, dia terus jatuhkan hukuman. Ialah biasanya setiap manusia dia akan beremosi bila dengar perkara kezaliman tu. Maka dia kata, engkau telah menzalimi, laqad zalamaka bisu'ali na'jatika ila ni'aji, kau telah menzalimi dia dengan kau minta kambing dia pun kau nak. Maka Allah Subhanahu Wa Taala telah terus, dan dia tiba-tiba dia sedar bahawa ini adalah ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia telah sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala, faghfarna lahu dzalik, dan Allah kata, kami telah ampunkan dia. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala nasihat, ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ard fahkum bainan nasi bil haqq wa la tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Kami telah jadikan kamu khalifah, kami jadikan kamu rasul, buatlah keputusan dengan kebenaran. Maksudnya apa sahaja emosi kita dengar kan, kata jangan terus buat keputusan, dengar daripada pihak sana dulu. Kalau tak dapat dengar, jangan bagi keputusan, hanya mendengar tak apa. Bagi nasihat umum tak apa, kata kau baliklah, berdamailah, berbuat baiklah, seperti mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat. Satu hari, ni cerita ni kadang saya selalu cerita dalam kelas-kelas lain, tapi hari ini saya teringat. Satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke rumah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dengan Fatimah radhiyallahu anha. Tapi Ali tak ada, Sayyidina Ali tak ada. Nabi tanya kepada anak Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Fatimah radhiyallahu anha, di manakah Sayyidina Ali? Fatimah kata, kami berlaku pertengkaran di antara kami, maksud kami bergaduh, dan Ali dah pergi keluar dari rumah. Pergi keluar. Nabi terus ke masjid. Nabi nampak Sayyidina Ali baring dalam masjid. Nabi kata, qum ya Aba Turab, bangunlah. Abu Turab ni adalah gelaran kepada Sayyidina Ali yang Nabi berikan. Nabi bawa dia pulang ke rumah. Kemudian Nabi baring, dan Nabi baringkan Ali di kanan, Nabi baringkan Fatimah di kiri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi letakkan tangan Fatimah di atas perut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi letakkan tangan Sayyidina Ali di atas tangan Fatimah radhiyallahu anhuma. Kemudian Nabi letak tangan baginda ke atas kedua-dua tangan mereka, dan Nabi kata, katalah sekarang bahawa kamu berdua telah berbaik semula, telah berdamai. Maka mereka kata, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun. Nabi keluar dengan tersenyum tanpa tanya apa-apa. Kata, engkau kata apa dekat dia, dia cakap apa kat engkau, kenapa kau orang bergaduh sampai Ali keluar, kenapa Ali kau tak jaga anak, tak ada apa. Nabi tak cakap satu patah, tak tanya pun. Nabi damaikan macam tu saja. Jadi bila kita tak dapat tahu pihak kedua punya bicara ataupun apa yang berlaku, maka jangan menghukum mana-mana. Bagi tahu kepada dia, berdamailah, apa pun maafkanlah, dan kalau ada kesilapan maafkan. Itulah yang terbaik, dan dengan itulah Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan kebaikan. Seperti mana kita baca tadi, apa dia kata, ma min 'abdin taraka syai'an lillahi illa abadahu Allahu bihi ma huwa khairum min. Satu orang bila dia maafkan hak dia, walaupun itu hak dia lepaskan, maka Allah akan gantikan dengan lebih baik. Tak salahnya kita nak lepaskan hak kita. Itu bukan tanda kita lemah. Dia orang kuat yang dia boleh lepaskan hak dia, tak apalah, kau makanlah nasi aku, kau ambillah aku punya, tak apa. Itu orang yang kuat iman dia, dan orang yang kuat ketakwaan dia, orang yang memang benar-benar mahukan ganjaran daripada Allah, dia saja yang mampu buat ni. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita
orang-orang seperti yang para sahabat ridwanullah alaihim majma'in yang telah habiskan kehidupan mereka untuk belajar Al-Quran, memahami Al-Quran, beramal dengan Al-Quran, khususnya seperti Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an, yang akhirnya Sayyidina Umar pun kata dia Sayyidul Muslimin, Ubay bin Ka'ab. Setakat ini saja insya-Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala redha dengan mereka dan Allah Subhanahu wa taala redha dengan kita juga seperti mana Allah Subhanahu wa taala redha dengan mereka. Ada satu lagi hadis dia yang disampaikan oleh Ubay bin Ka'ab, kata la ta'ridanna fima la ya'nik wa'tazil aduwaka wahtariz min sadiqika wa la taghtibanna hayyan bi syai'in illa ma taghbituhu bihi mayyitan wa la tatlubu hajatan illa man la yubali alla yaqdiyaha lak. Pertama dia kata, jauhilah daripada musuh kamu. Maksudnya jangan jauhilah kamu daripada musuh kamu, dan juga jauhilah kamu daripada kawan kamu yang cuba merasuk kamu kepada perkara yang salah, dan jangan kamu mahukan sesuatu ketika hidup yang mana kamu tak akan mahunya ketika kamu mati. Maksudnya perkara yang kamu tahu waktu mati tak perlukan lagi, selepas mati pun tak perlukan lagi, masa di dunia ni pun jangan kejar perkara itu. Dan jangan minta kepada seseorang untuk menyempurnakan hajat kamu yang kamu tahu bahawa dia tak boleh sempurnakan hajat itu. Ini saya bacakan insya-Allah, bila ada masa nanti saya akan terangkan. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.